agama Islam. Fokus sejenak. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Google Translate dia pakai. Okey, seperti biasa sebelum kita pergi kepada fundamental kita buat iklan sekejap. Okey, sekarang ni kita ada demo kontes Siapa yang ada buka akaun Wetrade ataupun nak buka akaun Wetrade boleh hubungi kita punya admin lah ataupun saya ataupun Mr. Gemit ke. Okey. Untuk dapatkan demo kontes punya link Jadi demo kontes sekarang ni dia baru sahaja bermula minggu ni dan hari ni dah masuk minggu keempat. Okey. Kita masih lagi belum terlambat sebab kita ada 4 minggu ni dalam sebulan ni lah 4 minggu. Kalau minggu ni tak sempat ada lagi minggu depan minggu depan ada lagi 3 minggu. Jadi boleh je register sekarang dan boleh je test je untuk lagi 2-3 hari. Dia sampai hari Ahad Kalau hari biasa kita tak boleh trade pair-pair yang biasa tu, kita trade crypto lah hari Ahad Jadi boleh naikkan kita punya ranking Jadi setiap minggu akan ada 50 orang pemenang 50 orang pemenang berdasarkan dia punya balance nanti pengakhiran nanti dia akan tengok balance, tolaklah voting apa semua Jadi 50 yang teratas akan mendapat hadiah bermula daripada $5,000 $1,000 $1,000 untuk first prize. First prize. 4,000 lebih juga Sampailah ke nombor 50. Jadi setiap minggu akan ada 50 orang pemenang. Total pemenang ada 200 orang Jadi itu satu. Kita ada juga untuk yang baru daftar baru daftar dia ada kita ada bagi bonus deposit 100%. Dia punya kod dia adalah extra 100 dan ada juga lagi satu untuk yang existing customer, existing client, kita ada bonus promo sama juga 100%, kod dia promo 100. Okey. Okey, yang tu dia berakhir pada 9 hari bulan 10 ni dan mungkin akan ada promotion lain lah. Jadi kepada IB okey, kepada IB pun sebenarnya dia ada dia punya apa kontes Siapa yang dapat bawa masuk dia punya klien-klien baru bermula 3 hari bulan 10 sampai 3 bulan rasanya boleh tengok dalam kita punya website. Saya rasa 3 bulan kalau tak silap. Jadi siapa yang paling banyak lot yang didagangkan, dia punya grup dia lah, lot didagangkan, dia dapat hadiah dia besar juga Dia nombor 1 sampai nombor 50 juga rasanya. Ya, betul. Dan dibagi pada 50 orang, hadiah total $25,000. Makanya seorang pun dapat, saya rasa hadiah pertama saya rasa kalau tak silap saya $5,000. Kalau yang tadi demo kontes $1,000 hadiah pertama, yang ni dia $5,000 World Partner Contest. Kita boleh buka sekejap. $25,000 yang dapat tu dalam tak silap 50 orang kot. Winner 20 orang. Maknanya besar macam ni tengok kat sini. Sekarang ni baru yang masuk ranking baru 2 orang je. Sebab yang ni dia bukan ambil yang sebelum-sebelum ni punya, dia ambil yang kita punya sale ini IB
Tak kira lah siapa pun boleh jadi IB, ambil referral ID tu, kita share je dekat kawan-kawan. Bila dia trade, tengok kita punya volume lot tu, sekarang ni dah jalan 3 hari ke 4 hari ada 7.2 lot, tapi dia dah nombor 1 dah. Kalau tak ada orang potong dia, dia dapatlah $5,000 Ni market yang open ni. Siapa-siapa nak masuk, masuk lah ni. Share je link tu. Share je link dia. Senang je share je link. Dapat kau register. Last 26 bulan 12 dia akan close dia punya tu counting. Oh my god. What is that? Aduh, orang ni teruk betul lah. So sad hama. Offensive, illegal and abusive. Apa? Aduh. Okay, tanpa beruang masa saya serahkan kepada Mr. Gemit untuk kita punya technical fundamental analysis. Silakan. Okay, terima kasih Sir Hafiz ya. Jadi selamat pagi kepada semua, harap semua sihat-sihat belaka, harap Sir Hafiz pun sihat-sihat hari ni. Ya. Okey, jadi saya tanpa membuang masa, saya nak cerita sedikit tentang apa yang akan berlaku hari ini dan juga news yang semalam juga kita boleh go terus sedikit. Jadi seperti yang kita tahu, hari ini adalah 6 hari bulan 10 2022. Jadi kalau 6 hari bulan ni kita lihat kepada apa news yang penting. Seperti yang kita dapat lihat di sini, kita ada satu news yang sangat-sangat penting, iaitu unemployment claims. Ya, jadi seperti yang kita dapat lihat di sini, untuk unemployment claims ni dia adalah tinggi Dia adalah tinggi daripada apa yang sebelum ni sebenarnya. Tapi daripada apa yang kita lihat ni dekat US ni, dia punya rekod dia, past rekod dia, ia mengatakan yang bahawa dia punya rekod ni adalah baik, makanya dia adalah kurang untuk unemployment-nya. Jadi makanya US dollar akan naik yang ni untuk 8.5. Okey, tapi ini cuma adalah satu indikator saja untuk menentukan trend atau untuk meneruskan trend lah. Ya, sebab ini adalah lagging indicator yang mempunyai impact yang sama juga seperti leading indicator juga. Confirmation trend. Confirmation trend, ya betul. Jadi apa yang kita perlu buat kalau kita nak tahu macam mana kita nak kaitkan dengan ni, kita tengok apa yang berlaku sebelum ni. Maksudnya kita tengok apa yang berlaku kat ADP, employment change ni, apa yang berlaku kat sini, OPEC, JMCC. Ini adalah benda-benda yang sangat penting. Jadi seperti yang kita lihat, kita tengok USD dulu. Untuk ADP non-farm employment change, kita boleh lihat ada lebih kurang 208 compare to 200k. Maksudnya bulan lepas mereka mempunyai peningkatan daripada segi employment mereka. Jadi ini adalah perkara yang baik untuk US dollar. Dan seperti yang kita dapat lihat, mereka punya ISM Services PMI juga adalah bagus sebenarnya iaitu di 56.7 daripada 56.0 juga. Jadi ini adalah sebenarnya penting juga kerana ini adalah leading indicator. Leading indicator. Okey. Tapi walaupun ini leading indicator, ada banyak lagi perkara yang sebenarnya akan efekkan juga. Contohnya macam OPEC JMCC meeting ni pun kita kena tahu apa yang berlaku sebenarnya. Ya. Jadi seperti kita tahu, OPEC sebenarnya mereka telah pergi untuk mereka punya production cuts mereka. Ini yang paling penting untuk kita tahu Okey, production cuts mereka kerana semalam kita predik yang dia akan mengurangkan dia akan cuma keluarkan 1 million per barrel saja. Ya, 1 million per barrel saja dalam sehari. Tapi apa yang berlaku sekarang ni, dia bukan nak keluarkan 1 million per barrel, dia nak potong 2 million per barrel sehari. Jadi kalau dia nak potong 2 million, apa yang berlaku ialah demand untuk oil akan naik. Kalau demand untuk oil akan naik, maknanya gold pun akan naik juga. Sebab ini adalah satu news yang sangat-sangat sangat-sangat impactful juga walaupun kita ada leading indicator, lagging dan juga coincident. Coincident juga adalah sesuatu yang kita kena tengok Tengok. A 2 million barrel cut from OPEC boosted oil price. Solid US ISM Services PMI smashed the Fed pivot expectation and lifted the US bond higher. 10 years pun bouncing from 12 to 3.75. Okay.
Jadi kita boleh tengok ini adalah perkara-perkara yang sangat penting apa yang tengah berlaku dalam market kita boleh tengok juga. Climb on a solid economic data dan sebagainya. Jadi memang kita boleh melihat yang bahawa oil memang ada boosted dan ia ni sebenarnya meningkatkan gold price juga semalam. Memang trend semalam adalah bullish. Dan selain daripada itu juga ni adalah perkara yang dibagi tahu apa untuk consider winter tengah datang ya. Jadi OPEC production cut, USN smash the Fed pivot expectation. Sebab kenapa Fed ni sebenarnya sekarang ni dia telah kurangkan dia punya hiking untuk interest rate dia sebenarnya. Dan banyak investor pun sekarang mereka kurang percaya dengan US punya hiking interest rate ni. Jadi mereka tengah cuba untuk untuk ignore lah kepada hiking rate price untuk interest rate ya. Jadi itulah yang kita boleh dapat daripada sini kalau kita fokus ke atas US dollar. Dan selain daripada itu saya nak cerita pasal hari ni apa yang penting Kalau kita tengok apa yang penting untuk hari ni ialah unemployment claims Mereka memang kata 205k tapi kemungkinan besar dia akan lebih baik lah. Maksudnya kita tak boleh nak percaya sangat ni. Kalau kita tengok kat sini pun kita dah tengok dah kalau ADP non-farm employment change ni pun, tapi ini excluding lah, untuk farming industry pun dah bagus lah sebenarnya. Tapi ini excluding tau. Ini excluding maksud dia tidak termasuk farming industry dan juga government. Tapi yang ni untuk unemployment claims ni kemungkinan juga akan berlaku penurunan lah untuk unemployment sebab memang dia punya employment dia memang tinggi. Ya. Jadi kemungkinan kat sini ni untuk lagging ni pada masa ini akan naik lah sebenarnya. Tapi kita kena tengok juga kalau ada apa-apa news yang boleh yang boleh hentikan dia punya kenaikan. Jadi itulah yang saya nak kata hari ni. Dan selain daripada itu saya nak cerita sikit, saya nak pergi investing.com. Saya nak bagi tahu apa fundamental factor yang paling penting untuk kita lihat pada hari ni Jadi fundamental factor yang kita boleh lihat, kita selalu boleh melihat kepada tiga ni. Tiga yang paling penting. Okey, ni adalah news yang 10 minit yang lalu. Kita boleh buka copper rally eases as Fed downplay pivot hopes Okey, macam tadilah sama macam kita baca dalam dalam Forex Factory juga. Jadi kita tengok ni Asian shares rise, oil exchange gains after OPEC deal. Jadi seperti yang kita boleh lihat di sini, kita boleh tengok dollar is ahead of US non-farm payrolls, oil prices gain a fourth day after deep production cut flashed by OPEC members Jadi kita tahu yang bahawa gold memang naik semalam. Okey. Jadi selain daripada itu kita boleh tahu apa US economic data ni suggesting that the labour market and economy are slowing down as well as the Reserve Bank of Australia surprise move to raise their rates by 25 basis points fueled hopes of less aggressive interest rate hike by central banks and lifted risk sentiment. Jadi disebabkan Reserve Bank of Australia ni juga dia juga sebenarnya meningkatkan interest rate mereka by cuma 25 basis point, tapi kita tengok ianya sebenarnya efekkan juga kepada US economy. So ini adalah perkara yang kita boleh tengok. Kalau kita nak dapatkan lebih confirmation lebih confirmation adalah esok kerana esok kita ada satu news yang paling penting iaitu non-farm payrolls NFP Jadi NFP ni adalah perkara yang sangat penting untuk kita lihat bagaimana dan apa direction yang akan berlaku, kerana apa yang berlaku kat NFP ni akan menentukan trend untuk seluruh minggu ini sebenarnya, dan ianya akan berterusan sehingga minggu hadapan. Jadi seperti yang kita lihat, kalau kita tahu memang gold telah menaik makanya sekarang ni kita tak ada apa-apa news yang mengatakan sangatlah pasal kekuatan USD. Cuma macam kita ada tadi, kita ada cuma pasal kita cuma ada pasal ni lah,
pasal unemployment claim saja ya. Jadi ia ni cuma mempunyai impact pada masa itu saja sebenarnya, walaupun kalau short term dia selalunya ia ni mempunyai impact sebanyak 3 ke 6 bulan untuk short term, dan untuk long term dia mempunyai daripada 6 bulan ke 12 bulan ya. Tapi ada yang pelik minggu ni. Ada nampak tak yang pelik? Nampak? Mana? News dia. Dia sebenarnya 7 Oktober ni kita kena hati-hati lah. Sebab kenapa tahu, ni pukul 1 malam dan ni pukul 5 dan lagi satu saya nak bagi tahu walaupun kadang-kadang J Powell tak ada pun kita jangan leka jugalah. Apa-apa yang datang daripada FOMC ni kita kena tengok juga. Biasa news kan pukul 3 last kan. Dan ni pukul 5 pagi, 6.30 pagi Betul. Jadi kalau tertidur sebelum tidur tu apa dululah, kita pergi ke SL dulu kan. Takut bahaya tiba-tiba dia melonjak Saya sebenarnya cuma risaukan satu saja. Kerisauan saya adalah dekat interest rate. Sebab mereka ni sekarang ni mereka dah tahu mereka menggunakan teknik yang lama lah. Teknik lama mereka adalah untuk menyimpan pelabur daripada invest sebenarnya terhadap gold, dan mereka sebenarnya telah berjaya buat ini untuk berminggu. Jadi kita dah tengok kekuatan US dollar satu masa yang sangat lama. Tapi perkara ini tengah berubah sekarang ni. Dia tak boleh tipu lama Dia tak boleh lama sangat ya. Dan kita tahu OPEC pun dah sekarang kan nak kurangkan demand dan sebagainya. Memang mereka punya plan daripada awal pun untuk jatuhkan US dollar ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya dekat sini, kita sebenarnya untuk hari ni lah sebenarnya lah saya sebenarnya syorkan yang kita continue dengan trend semalam. Kita buy. Ya betul. Sebab semalam saya bagi range daripada 16 ke 17, tapi dia sebenarnya melepasi 17 juga. Jadi siapa-siapa yang masuk dekat support point kan, dekat bawah ke kan, so kemungkinan dia boleh dapatkan untung juga semalam. Ya. Tapi saya nak cerita lagi satu lah. Sebab saya ada beberapa news kat sini untuk beritahu untuk dia punya fundamental factor Asian shares rise, OPEC deal, yang ni pun gold, copper, East Aspect, place pivot hopes, don't play pivot hopes. Daripada pagi tadi terus naik Pagi naik. Pagi gold naik. Tapi check balik rasa macam USD strong kan. USD strong. Jadi mungkin dia punya apa ni, impact dia lambat sikit kot. Macam ni dah sampai R1 mungkin lepas R1 dia ada tu dia buat pullback, lepas tu dia naik balik rasanya. Maksudnya hari ni boleh naik kalau ikutkan. Boleh. Sebab semalam dia dah turun. Ini apa? Macam ni daily ni. Ini 5, yang ni 6. Hari ni kan. Dia menaik kan. Okay, hari ni akan naik lah. Dia sebab dah semalamnya kalau ikutkan dia dah berjaya pecahkan yang tu kalau ikut pecah pada body kan. Dan yang semalam tu adalah dia punya pullback. Memang kuat penaikan dia. Saya predik kemungkinan dia boleh sampai dia boleh lepas ini juga kemungkinan, tapi kita kena tengok lah. Bagi saya kita tengok hari ni lah apa yang berlaku hari ni, sama ada dia melepas ini tak 1729.92. Kalau dia melepas ini, nanti kemungkinan besar yang bahawa dia akan meneruskan trend lah yang menaik lah. Jadi itu adalah range lah yang saya bagi sebenarnya untuk hari ni. Dan kalau siapa-siapa nak trade ke apa dalam fundamental range, sila tunggu untuk reversal lah. Kalau reversal pun saya bagi dekat ni lah, dekat pivot point ni. Dekat 1670.26, tunggu sampai sini, buy sehingga sini. Jadi ini adalah range saya pada hari ni. Itu adalah range saya pada hari ni
Range saya adalah daripada 1670.26 sehingga 1725.58. Kalau dia melepasi, maknanya penerusan trend akan berlaku. Itulah saya punya ni. Dan selain daripada itu, apa lagi yang saya boleh share? Saya nak share news-news yang penting. Okey, apa lagi yang saya boleh share? Sebab kita ada weak manufacturing data juga dekat US ni yang menyebabkan Fed sebenarnya mengurangkan dia punya hawkish sebenarnya, sebab kalau manufacturing dalam country dia kurang, maknanya cost mereka juga tinggi lah. Jadi manufacturing mereka akan lemah kan. Jadi mereka tak nak benda tu berlaku. Sebab tu sekarang ni metal price naik. So jadi macam US ni sekarang dia tak nak tinggikan sangat dia punya interest rate. Kita tengoklah. Memang ada kenaikan gold pun naik, spot gold pun naik ya. Kita kalau tengok news ni sebenarnya kita tak payah macam terlalu fokus sangatlah. Kita tengok apa the key point sebenarnya ya. Tengok kepada key point. Outlook for copper remain pressure by slowing economic activity across the globe, which has dented for the industrial metal. Sebab ada pressure atas copper ni. Copper ni kenapa? Sebab ada isu dekat Chile ni kan. Ada isu dekat Chile ni. Sebab sebelum ni ada strike dekat Escondida ni yang menyebabkan demand untuk demand untuk copper pun lemah sebenarnya. Jadi sekarang dia punya efek dia punya efek dengan datang. Weakening prices. So jadi masih stick kepada bullish Saya masih stick kepada bullish. Tapi saya tunggu untuk esok kalau siapa-siapa macam Hafiz kata tadi, kalau siapa-siapa ada buka apa-apa lot ke apa kan, tolong tutup lah sebelum tidur. Sebelum tidur tu lah. Sebab saya pun risau apa FOMC ni akan buat. Dengan lagi satu yang paling saya risaukan untuk dia punya ni NFP. Dia setiap Jumaat minggu pertama setiap bulan dia akan ada news impact kuat lah. Betul. Ni mungkin NFP akan support kepada kenaikan US dollar. Kalau saya tengok data-data yang sebelum ni saya predict lah yang bahawa dia akan support US dollar. Jadi maknanya walaupun gold sebenarnya dia kuat pada masa ini, tapi USD juga mempunyai beberapa news yang membantu kepada kenaikan USD juga. Jadi kalau kita melihat ni, kalau sesiapa yang buy itulah kan, sesiapa yang buy itu tolong hati-hatilah hari Jumaat. Ya. Kalau boleh tolong tutup lah sebelum pukul 1 ke apa kan. Mungkin last untuk buy. Mungkin last untuk buy ke kan. Kalau esok contohnya kalau esok contohnya ada kenaikan lah kepada US dollar, maknanya kita tahu trend ni akan bersambungan sedikit ke Monday. Ya. Kalau contohnya kalau Friday ni kalau dia gold, kalau dia melepasi apa yang saya beritahu tadi, dia melepasi kepada 1725 ni, kalau dia melepasi, maknanya next week pun higher chances untuk gold naik. Memang bullish teman lah. Salam dan good morning sir. Trading plan saya hari ni dan esok saya bercadang untuk elak trade gold menjelang NFP. Boleh komen sini mengenai AUD selain dari kenaikan basis point 25. Okay. Yeah, very good morning to you. Jadi elak trade gold lah kerana menjelang NFP. Yes, that's a very wise decision. Itu benda yang bagus. Boleh komen dekat mengenai AUD selain daripada kenaikan. Okay, jom kita tengok kepada AUD punya news. Okay, AUD ni sebenarnya merupakan pengeluar gold rasanya yang kedua terbesar. Yang kedua terbesar di dunia. Dan ianya sebenarnya mempunyai impact juga. Selalunya dia mempunyai positif relationship dengan gold. Ya, tapi kadang-kala baru-baru ni macam ada beberapa news juga yang cukup kontradik. Perkara ni semalam saya dengan Sir Hafiz juga bincang lah sebenarnya ya. Tapi saya akan beritahu pasal AUD sekarang. Jadi kalau kita lihat kat sini untuk hari ni untuk AUD kita tak mempunyai banyak news kecuali untuk ni
ya, untuk RBA financial stability ya dan sebagainya. Tapi ada ya, kita boleh melihat kepada news-news lain okey, AUD trade balance. Okey, tak apa, kita lihat kepada apa yang berlaku sebelum ni. Okey, AUD, okey, AUD NZD retail sales month to month 0.6 juga. Okey, AUD 4 of October kita ada satu news kita tengok apa yang berlaku. Jadi kita lihat 2.60 2.85 2.85%. Jadi ini adalah dia punya cash rate sebenarnya cash rate. Jadi selain daripada 25 high ni, kita boleh tengok kepada apa lagi news kita tengok Australian dollar. USD USD return to zero despite ni. Selalu boleh tengok kepada core incident news juga kalau nak tahu pasal pasal apa ni, pasal pair-pair yang lain. Sebab ni semua usually very latest news lah. Return 0.0 despite weak trade data. Okey, maksud dia sekarang ni kita tadi ada satu news yang apa yang katakan dia ada, walaupun dia ada kenaikan sebenarnya 25 basis point, dia ni ada efek kepada gold tadi Dan seperti yang kita lihat kepada sini juga, following this morning trade data from Australia, the AUD or USD or the NZD USD will sit in the hands of the FOMC member chatter, FOMC member chatter and US jobless claims. Maksud dia dekat sini ialah daripada sini pun kita dah tahu yang bahawa dia sebenarnya sangat-sangat risau dekat sini. Untuk yang Friday ni sebenarnya apa yang FOMC ni mereka akan buat Oh, Brandon kenapa buat macam ni? Okey. Jadi dia sangat risau kepada apa yang akan berlaku kat sini lah sebenarnya. Jadi kalau contohnya mereka lebih menyokong kepada hoki sebenarnya. Jadi apa yang akan berlaku ialah dia ni akan efekkan Australian dollar, di mana Australian dollar akan jatuh sebenarnya. Walaupun saya tengok yang selalunya dia ada positive correlation Kalau Australia dollar kalau selalu naik, gold pun akan naik juga. Dia memang ada positive correlation. Tapi baru-baru ni kita melihat yang banyak perkara yang sangat berbeza sebenarnya yang tengah berlaku di market ini, yang sangat sukar untuk untuk difahami juga sebenarnya. Jadi semua rekod-rekod yang kita ada previously ini semua adalah diberikan beberapa tahun yang lepas, bahawa dia mempunyai positive correlation dan sebagainya. Tapi apa yang berlaku sekarang ni adalah cukup berbeza apabila kita melihat kepada global recession. So jadi kalau kita lihat kalau contohnya lah FOMC ni support kepada hawkish, makanya sebenarnya Australian dollar akan jatuh. Dan kalau saya melihat kepada lain daripada sini, kita boleh tengok goods and services, kita boleh tengok Australian narrowed from this to this. Okay, forecast at 10 billion surplus. Okay, ini benda yang bagus. Okay, according to ABS, goods and services exports rose, fueled by coal, coke and briquettes. Okay, imports of good increase but driven by this one. Okay. Jadi maksud dia orang pun sebenarnya walaupun mereka naikkan 25 basis point juga, tapi mereka juga mempunyai risk lah untuk sebenarnya kejatuhan untuk mereka punya dollar sebenarnya, Australian dollar sebenarnya. Jadi apa yang akan impactkan Australian dollar ini adalah daripada FOMC dan juga kepada mereka punya US jobless claims ni. Ini adalah dua perkara.
Jadi bagi saya, kalau awak tanya saya, kalau contohnya awak bercadang untuk elak trade goal menjelang NFT, dan saya akan cadang jugalah buat benda yang sama jugalah untuk Australian dollar. Sebab dia ada pay dengan USD Dia, juga kan. ya betul. Buat perkara yang sama juga. Cuma mungkin pergerakan tu tak kuat macam gold lah Macam mungkin. gold. Buat perkara yang sama juga. Betul-betul minta maaf sebab saya risau sedikit pasal FOMC ni sebenarnya. Saya takkan ambil chance lah dengan FOMC ni sebenarnya. Kadang-kadang saya nak berikan trend pun saya cukup takut juga sebenarnya. Kerana saya kalau predict, saya selalu predict apa yang selamat lah. Ya. Jadi bagi hari ni saya tetap predict untuk kenaikan gold. Dan saya menjangkakan kalau untuk Australian dollar ini, kalau FOMC ni, kalau dan juga US claims ni, kalau dia menunjukkan peningkatan, maka ini sebenarnya Australian dollar akan jatuh. Jadi saya punya prediction adalah untuk Australian dollar adalah bearish sebenarnya. Ya, memang betul dia tak ada correlation antara mereka sebenarnya. Tapi kadang-kala kalau melihat kepada banyak lagi aspek daripada segi ekonomi, saya rasa yang Australian dollar akan jatuh. Ya, itu adalah prediction saya lah. Tapi saya juga katakan yang bahawa kalau contohnya kalau LA kata dia cadang untuk elak trade goal, jadi saya cadang benda yang sama jugalah untuk Australian dollar juga. Kalau ada apa-apa sila tanya ya. Kalau ada apa-apa sila tanya. Saya boleh jawab juga soalan tu. Sekarang ni kita boleh lihatlah kepada news news kat sini, news latest story, ataupun kita boleh selalu kalau kita nak compare kan antara AUD USD ke apa kan, kita boleh pergi ke investing.com juga kan. Investing.com juga kita boleh cari banyak fundamental faktor yang boleh yang boleh efekkan juga kepada Australian dollar. Semua news-news ni Ya betul. Gold XAU AUD USD sama-sama GBP pun bukan sama yes betul. AUD NZD USD semua correlation betul. Sangat betul. Sebab dia negara-negara pengeluar juga. Bukan pengeluar gold. Ya. Australia lagi impact. Dia selepas China. Saya rasa China yang pertama, Australia yang kedua. New Zealand in the list lah. Boleh guna strategi buy stop, sell stop. Baru nak cakap. Boleh kot. Boleh lah. Boleh. Okey. So nak saya Hafid nak terangkan ke saya terangkan? Boleh lah terangkan. Saya terangkan Okey, kalau contoh ni okey, kalau saya ni kalau buy stop, sell stop tu selalunya kita gunakan 20 pips lah. Tapi ada cara yang lain juga, kita boleh guna macam Sir Hafiz pernah tunjuk sebelum ni, kita guna 10 pip kan. Maksudnya dia ada satu layering. Layering untuk buy stop dan juga sell stop sebenarnya. Okey, contohnya kalau kita nak tahu gold nak naik. Kalau kita nak tahu gold nak naik ni, kita letak 20 pip di bawah current market. Ya, 20 pip di bawah current market. Dan 20 pip di atas, 20 pip di atas current market. Jadi begitulah. Jadi mana satu yang kena tu dalam masa news tu, sebab news dia kalau spike dia boleh pergi sampai 30 30 atau 40 pip. Jadi itu adalah first signal Kalau dah dapat 30 ke 40 pip tu, kita immediately tutup. Yang mana satu tu, sama ada buy stop ataupun sell stop. Kita tutup tu, kalau dah dapat 30-40 pip tu okey lah kan. Kalau nak TP pun boleh masa tu. Lepas tu kalau nak teruskan, check pada news. Okey, check pada news kat mana? Kat sini. Tengok timing mana. Okey, contohnya kalau kita tahu gold nak naik kan, tengok timing dekat mana. Okey, kalau tiba-tiba lah, kalau contohnya Friday lah kan. Sorry. Kalau Thursday lah contohnya unemployment claims kita tahu US dollar kan. Contoh anda trade di sini. Kalau ada news kan dekat between sinilah kan, pukul 8 ke apa kan, ada coincident news masuk lah ke apa kan, dah tahu yang kita tengok daripada latest news tu. Jadi kita dah tahu dah unemployment claims dia, maksud dia
dia akan kurangkan dan sebagainya. Jadi sebelum tu tutup. Apa yang kita tak pasti tu kita jangan try. Apa yang kita tak pasti tu kita jangan try. Kalau kita dah dapat 20 ke 30 pip ataupun 40 pip dah dapat dah dalam range tu dah cukup bagus dah. Selalu kebanyakan news akan berada di antara 30 ke 40 pip. Satu news spike selalunya berada dalam average tu 30 ke 40 pip. Jadi apa ni okeylah 30 ke 40 pip. Jadi siapa-siapa yang scalping tu ambil 30 ke 40 pip pada masa tu dan kemudian cari peluang-peluang yang lain. Ya, sebab dekat sini kita bukan nak nak buat profit kan. Profit je, kita nak buat risk management. Jadi risk management kita yang paling penting. Kita tak nak loss lah. Kita nak untung tapi kita tak nak loss. Saya harap saya jawab soalan tu ya. Kalau tak saya tak jawab ke apa tolong tanya ya. Dia ada low risk punya position dengan high risk punya position. Yes. Kalau low risk yang macam Sir Gemik cakap, kalau yang high risk punya kalau kita ada aircon perang, maksudnya aircon tu kita tengok final dia biru ataupun merah je lah. Betul. Jadi, itu satu idea yang bagus. Maksud dia macam tu kalau aircon perang kita ada sebab biasalah trader ni saya rasa 95% macam tu lah. Dia ada niat nak buat full margin kan. Maksudnya kena ada satu account yang kita panggil sebagai account willing to loss punya account. Jadi kalau yang teknik trader tu kita boleh pakai juga. Kita boleh pakai sebab dia ada dua cara trade, sama ada satu low risk dan high risk. Kalau macam contoh high risk, contohlah kita ambil dia punya, okey, kalau sekarang ni kenapa masa news dia pergi dekat area sini, sebab dekat sini adanya support H1, H4, H1, H4 daily dan dia bersambung sebenarnya dia bersambung dekat sini Okey, tengok saya kotakkan benda ni. Sebab yang bahaya ni apabila dia bersambung dan dia punya zone dia jadi besar. Okey. Sebelum ni. Dan sini tak ada apa-apa dia boleh buat kenaikan terus Kalau mungkin sini ada Bollinger Band kot, dia akan keluar sikit rasanya. Okey, nak tengok sebenarnya dekat time yang kecil lah. Kita pakai dekat, tak nampak Okey, kita pakai sini Ada lagi lain tak? Tak apa. Senang macam tu kan. Okey, kita buat balik. Ini yang sebelum Okay, dekat sini kenapa dia pergi dekat sini, sebab sini ada zone daily zone daily, zone weekly, tengok zone H4. Jadi zone tu kuat apabila ada news dia akan pergi dekat area situ dan H1 dan dia boleh pergi H1 punya shadow. Kita tengok betul tak betul kita boleh tanda. Tu biasa saya cakap kalau dia ada news dia akan pergi ke shadow. Okay, kita tengok ni H1 ni. Apa tak? Dia akan pergi ke previousnya.
Sebab dia akan pergi ikut step dan ni yang dia pergilah, dan kemungkinan dia boleh juga pergi sampai hujung. Jadi kalau ikut price sekarang dekat sini sini kan. Jadi hati-hati, dia kemungkinan juga boleh pergi sampai atas ni. Jadi sebab apa ini adalah zone sampai weekly terus. Sebab dia adalah bersambung-sambung H1, H4, daily dan weekly. Pasal dia punya zone dia besar dan dia boleh terus naik sampailah ke hujung-hujung shadow dia. H1. Ni zone H1 nanti paling last dia akan pergi. Jadi kalau untuk trade tadi kan, untuk trade tadi ni adalah zone weekly, kita boleh ambil zone H4 dululah, ambil zone H4. Okey, saya buang dulu yang ni Saya clearkan balik Ini saya terangkan kenapa dia boleh pergi sampai atas tadi. Yang sebelum-sebelum ni. Jadi untuk hari ini kalau yang paling dekat adalah dekat sini dan dia masih lagi cuba test Kalau tengok dekat sini betul-betul kosong kosong, tak ada shadow semua sebelumnya. Okey. Kalau daily, kalau tak ada kita senang ambil daily sebab weekly tadi besar, kita ambil daily. Daily, okey, kita ambil juga yang ni jugalah. Maknanya ini zone yang kena hati-hati juga. Untuk malam ni dia akan cuba tembus kalau impact dia adalah USD week Okey, kalau USD week dia boleh tembus, dia ada 117 pip je lagi untuk ditembus dan 100 lebih pip ni adalah relevan untuk dia pergi naik atas sebab kita target maksimum minima pun dia boleh pergi dalam 300 pip Jadi kalau minima target 300 pip pergerakan sehari sini sampai sini sampai sini adalah 300 pip dan kalau news dia boleh pergi 400 ke 500 kan. Jadi adalah zone yang kat sini adalah zone yang dia boleh pergi selanjutnya kalau dia nak pergilah. Jadi yang ni. Jadi zone nanti boleh kecilkan sebab ni adalah daily Boleh kecilkan. Ni adalah range kalau dia nak pergi. Dia boleh pergi Dan kalau kita tengok range dekat bawah, kalau dia nak pergi dia adalah jauh. Jauh sangat. Jadi range yang dekat dia dekat sini. Jadi kalau dia tak berjaya melepasi yang ni, dia akan cuba buat penurunan sebelum dia buat kenaikan lagi. Jadi dekat mana kita nak tengok penurunan dia, sedangkan dekat sini tak ada support tak ada support kosong Jadi boleh pergi dekat H4 lah. Jadi kalau dekat H4 baru kita nampak support dia yang paling hampir adalah area sini. Ni kita dah kecilkan dia punya zone. Kalau di pandangan daily ada nampak macam ni je lah. Dia boleh turun kat sini. Kalau dia tak berjaya lepaskan ni, dia akan test balik kat sini sebelum dia ni. Jadi kalau dia ni adalah complete, macam tu lah dia buat ABC ke ABC terus dia boleh sampai sini lah. Untuk mungkin hari Jumaat kan. Okey. Kalau ikut tarikan Fibo di daily. Sebab ni sekarang ni daily. Kalau ni adalah low, dia cuba buat high cuba memecahkan ni Maknanya kalau dia nak cuba pecahkan malam ni lah. Okey, daripada tarikan Fibo kalau kita tengok kalau minima Fibo 161, target dia kita ambil daripada candle yang berjaya pecahkan resisten yang ni. Makanya kita ambil resisten yang ni. Tarikan Fibo dia ada macam-macam Satu berdasarkan pecah resisten, satu lagi cluster pun boleh.
Okey, kalau pecahnya resisten, dia kena pecahkan resisten ni. Jadi candle ni yang memecahkan resisten tu. Jadi kita tarik daripada body close dia sampai ke hujung shadow yang ni lah. Jadi target dia adalah dekat mana? Target dia adalah hampir-hampir dekat sini. Dan ni adalah relevan lah. Dia akan pergi. Kalau dia tak pergi pun sekali dia cecah sini dan dia boleh turun balik dan dia akan pergi juga. Jadi ini saya tunjukkan tempat ni adalah relevan untuk dia pergi. Andai kata ini adalah dia punya target minima untuk tarikan Fibo di daily time frame. Saya nak tanya something boleh? Okay. Saya rasa boleh tak dia pergi sampai 18? Rasa 18. Rasa minggu ni. Okey, 18 kalau sebenarnya 18 tu saya rasa Fibo 261. Okey, kalau tengok dekat sini tarikan Fibo 261. Tapi tinggi lagi. Dan dia adalah dekat di atas ni. Okey, itu satu Fibo ni adalah kebarangkalian. Okey, kita tak boleh ambil dia tepat-tepat lah. Kita kena ubah juga. Okey, lagi satu ada juga yang tarik Fibo daripada candlestick pattern. Satu candlestick pattern engulfing pun boleh. Tapi engulfing jarang orang tarik. Yang kedua dominant break. Itu adalah yang paling penting kita tarik daripada dominant break. Lagi satu daripada sini pun ada juga daripada Harami bearish. Harami bullish. Jadi kalau ikut Harami, ini adalah 261 dia. Dia dah achieve 261. Untuk Harami dah achieve lah. Kalau orang main Harami, dia dah kata dah achieve lah. Minima. Kan? Kalau TP3 dia adalah macam yang cakap tadi, berapa? 17? 26 ke sebelum tu. Yang tadi you cakap? 18. 18. Inilah atas. Lah. You cakap 18. Ni yang atas ni. Mana TP last? TP4. Ni ada TP4. Saya nak tengok apa jadi hari ni. Apa news yang akan bantu kita untuk naik sampai sana. Ni adalah zon-zon yang dia akan naik bergantung berdasarkan tarikan Fibo. Ini tarikan Fibo daripada ini Harami. Tapi kalau daripada candlestick yang berjaya pecahkan, iaitu break resistance, support resistance, jadi lain lah. Ni satu. Dua dia besar. Tapi sebenarnya kita boleh je ambil tengah-tengah. Ambil je tengah-tengah. Maksudnya kita ambil lah di area. Di area resistant lah. Resistant. Itu je sebenarnya area dia. Jadi kalau kita kecilkan, dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi bucu-bucu-bucu. Bucu-bucu-bucu. Ini adalah boleh juga orang kata zone supply and demand kan. Zone supply and demand. Tapi sebenarnya dia ada zone supply and demand yang kecil-kecil. Dia rally, drop, base drop kan. Tapi yang ni sebenarnya yang besar sebenarnya. A, B, C besar. B. Orang tanya, cikgu, order bookmap dah trigger 100 lebih kot. 100 lebih lot. Ya. Mari kita tengok. Oh yang ni kot tadi Yap, kita tengok sini boleh reverse balik. Yalah. Okey, 109 dia trigger kan. Dia trigger, tengok mana dia pergi. Pecah. Dan sekarang okey, dia buat penurunan dia pecah. Dia tak ngam-ngam sampai lepas tu dia cuba turun lah. First target dia biasanya dekat area sini.
wave. Yang ni mungkin dia on the way buat dia buat long term high liquidity, ni on the way, ni baru short term. Tapi dia dia adalah high liquidity dan dia punya jumlah lot dia pun besar juga. Kemungkinan dia boleh bermain dulu dekat area sini dan dia punya target kemudian dia dekat sini. Yang ni okey, kalau dia turun, kalau kita tengok dekat time frame kecil lah. Ni time frame besar. Okey, ni satu, kalau ada penurunan maknanya dia boleh sampai balik dekat sini. Okey, kita tengok time frame yang lebih kecil. Okey, yang ni ABC. 30 minit. Okey, kalau tengok 15 minit pun dia tak ada petanda lagi untuk contoh dia buat dominant break ke apa, tak ada lagi. Kalau dominant break dia kena yang ni. Tapi kalau ikut macam di time frame yang kecil macam ni, kalau ada main trade zone ataupun orang kata apa, bolehlah panggil zone-zone support resistance kan. Kalau yang ni yang paling hampir adalah dekat sini kat sini dan dia dah masuk Kalau ikut shadow pun dia hampir tapi biasa orang ambil yang orang panggil initial break yang sebelah dia, candle yang terakhir naik. Jadi kalau candle yang terakhir naik di time frame 15 minit ni macam dia dah masuk masuk zone. Ni zone dia. Kalau ikut macam order block untuk memecahkan ni dia dah pecah dan yang terakhir sebelum pemecahan. Maknanya ni adalah zone order block. Jadi kalau dia buat macam contoh buat penurunan, kenaikan, penurunan yang berjaya pecahkan yang ni. Pecahkan ni. Ni penurunan dia. Mana candle yang terakhir yang menaik tu? Dia punya initial dia adalah yang ni. Ini ibarat dia, ini adalah dia punya, kalau you tengok pada mana pattern chart dia. Okay, line Ni dia punya bukit yang last. Sebelum pecahkan ni. Sebelum dia berjaya pecahkan, yang sinilah sebenarnya. Okey, kalau macam kita nak buy pun, kalau kita tengok dekat sini time frame 15 minit tengok 30 minit apa. 30 minit dia tak ada nampak macam kenaikan yang pecah ni Jadi yang 15 minit dia ada nampak tak? Dia buat kenaikan kan. Jadi kat sini baru nampak dia boleh buat penurunan Kalau di 30 minit tak ada. 15 minit je ada dengan 15 minit. Ini pun tak nampak cantik. Dan yang saya nampak cantik adalah 15 minit. Okey, kalau kita tengok dekat sini dia buat kenaikan demi kenaikan yang ni. Okey, sedangkan yang dia punya indikator or some oscillator dia buat penurunan sebenarnya. Ni nampak lagi tinggi sebenarnya kan? Betul tak? Betul tak? Ni lagi tinggi, ni nombor 1 tinggi, nombor 2 dan nombor 3. Tapi yang cantik kena tunggu dia
sekurang-kurangnya adalah color merah sikit macam ni. Setiap kenaikan, di penurunan dia ada bearish punya warna. Sama juga ada bukit ni, hijau ada bearish punya warna juga. Sama juga ini dia kena ada bearishnya warna juga, baru dia strong. Macam ni dia kemungkinan dia berjaya pecahkan ni dia jadi harami bearish . Jadi kemungkinan sini nanti ada color merah . Mungkin satu ke dua merah dah kira macam kuat sikit lah . Jadi apabila dia pecah nanti kemungkinan satu harami, satu lagi dia buat pecahnya break support . Dia akan break support. Itu double confirmation lah. Harami, break support. Jadi boleh cuba cari entry sell lah. Dan ni adalah yang paling dekat dia. Paling dekat. Kalau ikut yang teknik 1 jam. Teknik 1 jam. Candle permulaan pada hari ini adalah yang ni . Jadi apabila ada kenaikan dan ni dah sampai ke zone lah kan, sebab kita ada tandakan tadi zone H4 . Jadi kat mana TP dia? TP dia adalah first kat sini lah. 17-16 second boleh ambil sampai ke hujung dia kan, 17-14. Dan kalau dia tembus, makanya dia akan pergi dekat area sini. Kenapa? Sebab ini adalah support. Apabila pecahnya support, mungkin ada lagi penurunan sampai sini. Dan mungkin juga sebelum tu dia ada buat kenaikan dulu sikit sebelum ada penurunan yang sampai dekat area sini. Dan benda ni juga nanti kena juga tapis dekat apa-apa benda yang boleh tapis lah. Macam ni kita gunakan stokastik . Apabila dia buat kenaikan dah overbought dan kita tunggu dia buat kemasukan untuk masuk ke area ni lah buyer and seller . Kalau dah naik overbought, masuk dalam area dia nak start balik area sell lah. Dia masuk sell balik. Kalau daripada bawah dia nak masuk buy lah. Daripada atas dia nak masuk sell. Tapi tunggu dia masuk dulu. Yang ni belum lagi confirm dia masuk. Ini time frame H1. Tapi sebelum dia masuk dekat time frame H1, sebenarnya di time frame yang lebih kecil dia masuk dulu lah. Dia masuk awal. Yang ni tengok dia dah masuk awal. Dan yang ni nampak kurang cantik . Kita tengok M15. Yang ni dah masuk. Ini dah masuk dan ni dia akan buat harami bearish. Dan kalau dia berlanjutan, ini adalah TP dia. Ini pun sama, dah masuk. Ini sikit je lagi dalam masa berapa second dia lagi. Dalam 20 second, kalau dia boleh tembus yang ni, makanya dia mungkin dia punya tarikan Fibo TP 161 dekat area sini. Dan sini TP 61 dah sampai area M15 punya time frame, pecah pula sini. Dia saling berhubung. Kalau 5 minit dah achieve target Fibo 161, M15 minit punya pula dia baru pecahkan support. Bila dia pecahkan support, TP-nya mungkin di area sekitar sini. Sekejap ada nak tanya apa-apa? Tak ada. Ada. Tanya. Siapa-siapa ada soalan boleh bertanya ya, jangan segan-segan. Jadi kalau tengok sini zon dia besar juga tapi yang sekarang ni cuba ambil pendekatan cari area sell dekat area bawah ni sell TP dekat area sini. Sebab satu kita boleh cari sell sebab dia dah sampai dekat zon-zon ni adalah zon yang besar tadi kan, zon H4 zon daily pun masuk . Jadi kita dah sampai ke zon yang strong . Bila zon tu adalah strong, termasuklah zon weekly dia masuk . Dan zon tu sukar ditembusi lah.
H4 pun susah nak lepas. Ni kan pula weekly Daily pun kuat tapi yang kita tandakan ni adalah kalau besarnya weekly lah. Yang ni target malam nantilah kalau dia berjaya pecahkan. Kalau dia tak berjaya, dia ni main area sini je lah. Area dalam dia punya range harian 300 normal, 400 ke 500 bila adanya news Ni je area dia. Boleh tandakan sendirilah dekat H4. Dekat H4. Macam mana saya nak bawa saya punya setting masuk sini? Saya lupa. Sebab saya ada setting Bollinger Band juga sebenarnya. Tapi yang sini kita ambil yang simple Kita pakai AO dan juga stokastik macam AO ni kita nak tengok wilayah buyer dan wilayah seller. Sekarang ni kalau kita nak sell dia tak berapa kuat sebab dia berada di wilayah buyer di time frame 4 jam. Tapi di time frame yang kecil mungkin dia berada di wilayah seller. Yang ni buyer baru masuk area buyer sikit. Di time frame yang lebih kecil dia dah masuk balik ke area seller. Ya. Dia dah cross Sekejap. Ini tak cross lagi. Belum lagi. Tapi 1 minit dah masuk lah. Confirm lah dia bermula time yang kecil 1 minit dia masuk. Lepas tu nanti 5 minit baru dia masuk. Tinggal lagi 2 ketul macam tu. Dia masuk. Yang ni ada lagi banyak lagi. Jadi untuk hari ni cek di zon-zon yang ni je dulu. Ni adalah ibarat di zon tengah lah. Zon tengah. Kalau dia tak ada apa-apa dia akan bermain di area sini lah. Kalau ada news apa-apa tiba-tiba ada news unexpectednya coincident Kalau dia berada kat sini, kalau biasanya kalau ada news dia akan jatuh bawah lah. Dia kalau dia nak pecah-pecah yang besar yang atas ni dia memerlukan news yang lagi besar. Kalau yang coincident ni dia biasa dia dalam 1-2 candle dia akan bergerak lah. Jadi kalau besar macam ni banyak candle lah dia perlukan untuk dia bergerak. Jadi dia akan cuba bermain di range ni dulu. Bila dia ada kenaikan, dia akan ada penurunan yang pergi balik tempat asal dia. Sama juga yang sebelum ni yang ni penurunan, dia naik balik. Apa hal dia kena balik dulu, baru dia turun. Sama juga yang ni, bila dia turun, kalau dia nak naik, bila dia dah buat penurunan, dia kena naik balik. Tempat asal dia balik. Sama juga yang ni turun naik. Sideways Ini adalah zon dia. Dia naik, dia turun. Dia turun, dia naik. Naik, turun. Jadi kat sini banyak juga boleh dapat profit lah. Sama juga kat sini. Dia still masuk balik dekat dia punya zon dia. Tu kita panggil dia line V-wave. Zone V-wave. Yang ni turun. Kita ingat dia nak turun lagi kan. Tapi dia naik balik. Saya dah masuk sell tadi order trigger. Tapi kena selalu tengok news sebab dia ada news yang 1 jam sekali tu. Tengok dia ada menyokong kepada gold sell tak ataupun USD strong Kalau ada berita news USD strong, maka dia boleh lanjutkan dia punya
TP dia dekat area yang ni, wave zone ni dulu. Kalau dia boleh sambung lagi, boleh sampai bawah lah. Tapi yang first dekat area sini dulu. Sebab dalam waktu setengah hari kemungkinan dalam 150 pip pergerakan dia. Yang pagi tadi dia dah bergerak 90 pip Jadi dia tak mustahil untuk turun balik 100 pip. Tu je lah untuk hari ni. Ni insyaAllah lah dia boleh turun lah ni. Sebab dia dah sampai zone Satu lagi di tempoh yang kecil pun dia ada zon-zon kecil macam ni Ada zon-zon kecil. 1716. TP betul. 17 yang 17 TP1. 1714 TP2 last. 14 ke 15. Ini 1716 tu dalam range lah. Okey lah. Jadi benda tu dia boleh bertukar kalau ada news kena tengok news coincident. Okay, kalau ada pertanyaan boleh tanya sebab kita akan akhiri kita punya perbincangan Boleh unmute dah semua. Kalau ada sembarang pertanyaan boleh tanya Technical ke fundamental pun boleh Boleh. Ele ada soalan ke? Ataupun kita tengah masak lagi. Mr. Tengah masak ke? Atau Mr. Azhari, Siana. Tapi ada roadblock di bookmap 1728 over 100 lot. 1728. Oh, 1720 Itu 8 Oh, yang tadi tu, itu yang tadi yang dah cecah tadi dah 1720 kan. Oh, yang kecil punya 1720. Ada roadblock ada roadblock. Mr. Vici, Miss Kai, Mr. Kempro. Tapi kalau dekat sini tak ada tak ada yang kecil-kecil punya ni. Kalau support become resistant become support pun dia masih tak ada. Dia ada dekat area sini juga. Dan area sini bagusnya sebab dia berdekatan dengan area resistant become support Dia combine resistant become support dengan area support. Sebenarnya yang ni kita buat rebate zone je, tapi dia serasi dengan yang ni. Resistant become support dengan juga support H1 Dia kalau nak luruskan kenaikan pun sebenarnya dia kena turun dulu sebelum dia naik Dan ini dia sebenarnya kalau ikut roadblock pun sini pun roadblock juga. Sini pun roadblock. Di template yang lain sebenarnya. Kalau kita tengok template ni dia tak nampak. Ini adalah roadblock. Dalam kenaikan ini adalah dia punya resistance. Dan ini yang berjaya pecahkan resistance yang ni. Macam ibarat dia macam dia berjaya pecahkan high end ni. Bila dia buat high yang baru, yang ini adalah yang last yang last shadow ni, shadow pula, yang kali merah ni last, ini adalah roadblock. Roadblock sebenarnya ni roadblock. Kalau yang ni kenaikan dia berjaya pecahkan ni, ini adalah roadblock. Ni roadblock kecil betul lah. Betul.
Ini adalah Roblox kecil. Ada Roblox kecil kat sini. Sebab yang ni dia yang kecil-kecil. Mungkin tapi kecil nampak lah. Yang ni saya tengok 30 pun dah boleh nampak. Ini ada kenaikan. Ini adalah resisten. Yang ni pecah. Ini pecah. Ini adalah Roblox. Yang last ni adalah Roblox. Yang last adalah Roblox. Baru muncul. Baru muncul. Okey. Belum muncul pun kita dah tahu awal ada Roblox. Ini adalah Roblox. Jadi dia akan cuba bounce dekat sini. Bounce, naik balik. Lepas tu baru kalau dia nak tembus, dia akan tembus selepas tu. Baru dia pergi dekat tempat yang bawah ni pula. Ni yang Roblox selanjutnya. Roblox. Order block lah. Tapi kekuatan dia dekat sini, ini dah mula overbought. Dan dia dah cuba masuk balik ke dalam untuk meneruskan dia punya kekuatan sell. Dan ini nanti dah mula masuk 2 batang untuk sell. Ada ni sah. Ni. Macam tengok. Apa benda tu? 6 Oktober 11.30. Ada apa tadi? Ada speech. Ini 7 Oktober. Yang atas dia bagi. Belum lagi. Sekejap. Tengok dekat news ni. News. Ada. Tu. 15 low, US dollar index since extreme low ahead of NFP. Dia penurunan. That was the strongest major analysis supported by US. Imported software, global economy, while prices and compliance and software total demand of the strong remain distinct. Research aggressive is starting yet to make an impact on inflationary. Okay, itulah sebab dia macam tadilah macam saya bagi tahu tu, kita kena careful lah untuk yang NFP itulah. Sebenarnya sebab kita risau juga apa yang akan berlaku especially dengan NFP news ni sebenarnya. Jadi seperti yang kita tahu ialah siapa-siapa yang trade untuk hari ni bolehlah, masih boleh sebenarnya pegang kepada bullish. Cuma kalau sebelum FOMC punya statement ataupun apa-apa coincident news yang akan datang in between, just be careful lah. Tapi saya rasa untuk hari ni memang masih berpegang kepada bullish lagi. Dan ini cuma dia kata sajalah yang dia nak naikkan tapi bukan betul-betul dia nak buat pun so kita sentimen pun boleh gerakkan market. Betul. Ya, tapi kita kena tengoklah news mana yang betul-betul yang menggerakkan market. Ya. Sebenarnya apa yang tengah berlaku dan apa yang bakal berlaku tu adalah dua benda yang berbeza sebenarnya. Ya. Tapi tak apalah, macam saya lihat kepada news ni, sebenarnya sebab dia masih US dollar index ni pun ada correlation dengan dengan US juga sebenarnya. Kalau US dollar index ni kalau dia lower, maknanya selalunya gold akan naik. So kita tunggu je lah, kita lihat je lah nanti. Ada apa-apa soalan ke nak tanya? Kalau tak ada apa-apa, nanti kita akan mengakhirilah untuk hari ini sebenarnya. Semua okey ke untuk hari ini? Harap faham lah apa yang Hafiz katakan dan sebagainya. Okey, kalau tak ada apa-apa soalan kita akan akhiri kita punya perbincangan hari ini dan kita akan sambung esok hari Dan kita punya nasihat, hati-hati untuk malam ni dan juga pagi-pagi besok pukul 5 pagi tu
Jadi apa yang telah kita bincangkan kena juga confirmkan dengan analisa sendiri ya. Jangan bergantung kepada kita cuma bagi pendapat. Jadi kalau ada analisa sendiri yang sepadan, bolehlah follow kan. Kalau paling selamat macam Eli kata tadilah, jangan trade. Tapi kalau masih nak trade juga boleh, tak ada masalah. Saya tak kata yang tak boleh trade ke apa, tapi apa ni, untuk akaun perang, okey, itu satu akaun perang. Dan lagi satu, kalau tengok kepada trend-trend yang telah berlaku, kita sebenarnya menjangkakan kenaikan lah. Ya. Jadi itu sajalah yang nak dikatakan lah untuk hari ini sebenarnya. Okey, kita sudahi dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye. Sakit kepala.